Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi di video kali ini cikgu akan ajar berkenaan dengan rusting. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan rusting? Bagaimana rusting ini berlaku? Macam mana nak mengelakkan rusting? Okay, itu semua nanti kita akan belajar. Okay, tapi video ni tak adalah panjang. Okay, cikgu akan bahagi-bahagi. Okay, mungkin kepada 3 ataupun 4 video. Okay, baik. So, kita pergi yang pertama. Yang pertama ini ialah apakah maksud rusting. Okay, rusting ni sebenarnya dia corrosion tau. Corrosion ni maksud dia hakis. Metal ni dia terhakis. Logam, tak kisahlah logam apa-apa pun. Besi, magnesium, aluminium, asalkan dia logam. Okay, asalkan dia logam. So, corrosion of metal is a redox reaction in which a metal undergoes oxidation. Okay, yang di mana metal ni dia corrosion, dia corrode, bukan karat, corrode ni terhakis. Dia terhakis dan proses hakisan ni nama jenis reaction hakisan ni oxidation, sebab metal tu dia membebaskan ion. Okay, to its ion by losing electron, membebaskan elektron dan membentuk metal ion. Okay, so contoh dia macam ni lah. Okay, corrosion of magnesium, Mg anak panah Mg2 plus 2E. Maksud dia magnesium metal, dia membebaskan elektron dan menghasilkan metal ion. Okay, so dia dah corrode, dia dah terhakis. So bila terhakis, lama-lama dia akan jadi apa? Dia akan jadi nipis. Okay, sebab dia dah terhakis kan. Okay, so yang kedua, yang B, corrosion of zinc. Zinc anak panah Zn2 plus 2E. Maksudnya zinc metal, dia membebaskan elektron dan dia bertukar menjadi Zn2 plus, zinc ion. Okay, corrode, dia dah terhakis. Iron, corrosion of iron, Fe, membebaskan 2 elektron lah, dan menjadi Fe2 plus, pun terhakis. So itulah maksud rusting sebenarnya. Maksud dia metal tu dia terhakis. Okay, macam mana dia terhakis? Dia membebaskan elektron. Okay, dan kita panggil reaction tu sebagai oxidation lah, sebab dia membebaskan elektron. Okay, dia lost elektron dan menjadi metal ion. Okay, so far boleh faham tak? Okay, boleh faham Alright, next. Okay, kita tengok remark. When metal corrodes, it usually forms a metal oxide coating. Okay, so yang ini cikgu kena tunjuk lah. Okay, sekejap. Okay, so katakan cikgu ada metal Mg. Okay, so Mg ni logam kan. Okay, Mg ni logam. Okay, katakan kita ada seketul Mg. Okay, bila Mg ni berlaku oxidation, dia akan jadi Mg2 plus 2E. Okay, maksudnya magnesium ni dia dah terhakis, betul tak? Dia menghasilkan Mg2 plus ion. Okay, Mg2 plus ion ni dia pergi mana? Sebenarnya dia akan duduk dekat atas ni. Okay, and then dekat udara kita ada oksigen, betul tak? Okay, kita ada oksigen dekat udara. Okay, O2. Okay, ada oksigen. So oksigen ni tadi dia boleh react dengan Mg ni tadi, dan dia akan membentuk, kita panggil sebagai oxide layer. Okay, dia akan membentuk lapisan oksida dekat atas ni. So untuk case ni, lapisan oksida ni nama dia magnesium oxide layer. Sebab apa? Sebab metal magnesium. Kalau kita tukar, kita pakai metal aluminium, so nanti dekat atas ni dia akan ada aluminium oxide layer. Macam mana boleh terbentuk? Sebab ion ni tadi, metal ion ni, Mg2 plus ni, dia boleh react dengan oksigen dekat udara, dan dia akan membentuk lapisan oksida.
Dan lapisan okside ni dia tak kekal dekat atas ni tau. Lama-lama nanti dia akan hilang, dia akan jatuh. Dia akan hilang. Boleh faham tak? Dia akan hilang. Okey, dia akan hilang. Kenapa dia akan hilang? Sebab oxide layer ni dia ada dua sifat. Yang pertama, dia poros. Okey, poros. Nampak perkataan poros? Ni poros. Poros dan juga dia tak melekat sepenuhnya ke atas ni. Dia tak melekat dekat atas ni. Okey, dia tak melekat. So bila dia tak melekat, dia akan jatuh. Bila dia jatuh, oxide layer ni hilang. Bila hilang, apa jadi? Dia akan berterusan. Ni Mg2 plus ni akan tetap terhasil, tapi dekat kawasan ni pula. Okey, so dia akan kumpul kat sini. So akan membentuk oxide layer kat sini. Okey, oksigen daripada luar keep on datang. So kat sini pula ada oxide layer. Apa jadi? Lama-lama oxide layer ni tertanggal, hilang. Dah jadi. Hasilkan lagi Mg2 plus. Okey, dia akan duduk lagi kat atas sini. Datang lagi oksigen daripada luar. Akan terhasil lagi magnesium oxide layer. Okey, dia oxide layer ni dia poros dan dia tak melekat. Poros ni maksud dia ada lubang-lubang. Okey, dia ada lubang-lubang kecil. Macam awak belajar poros spot kan. Poros ni maksudnya ada lubang-lubang kan. Okey, so dia ada dua sifat oxide layer ni. Okey, sifat dia yang pertama, dia poros. Yang kedua, dia tak melekat. So dia akan jatuh. So dia akan hilang. Okey, lepas tu berterusan berlaku menghasilkan oxide layer. Dan lama-lama apa jadi dekat metal ni? Metal ni lama-lama dia akan jadi nipis. Okey, tu maksud dia. Okey, when metal corrodes, it usually forms a metal oxide coating. Okey, lapisan metal oxide dekat atas dia. Okey, tapi kan tadi cikgu cakap oxide layer ni, okey, oxide layer ni dia poros kan? Okey, oxide layer ni dia poros dan juga dia tak coat. Coat ni maksudnya dia tak melekat lah. Okey, tapi ada juga oxide layer yang melekat dan tak poros. Contohnya aluminium oxide. Okey, aluminium oxide is not porous. Dia tak poros and firmly coat. Dia duduk cantik dekat atas ni. Okey, nampak? Dia duduk cantik. So aluminium oxide layer ni dia akan lindung aluminium dekat bawah ni. Okey, katakan kita ada aluminium. Atas ni kita ada oxide layer. Okey, kita ada oxide layer. Okey, oxide layer ni dia ni ada dua sifat tadi, kan? Dia tak poros dan dia tak poros dan dia coat, dia melekat. Okey, dia melekat dekat atas ni. So apa jadi? Dia akan protect, okey, dia akan lindung aluminium yang dekat bawah ni. Okey, so maksudnya berlaku tak kakisan? Berlaku, tapi first kali je dia berlaku dekat atas ni je. Yang ni je dia berlaku. Lepas tu dia kekal dekat atas ni. So that's why kita tengok aluminium ni dia tak berkarat. Sebenarnya dia berkarat, tapi dekat bahagian atas ni saja. Okey, itu pun bukan karat yang betul. Dia cuma lapisan aluminium oxide, oxide layer sahaja. Okey, kalau metal yang lain dia hasilkan oxide ni, tapi oxide ni dia boleh keluar. Tertanggal. Bila tertanggal apa jadi? Hilang. Bila hilang apa jadi? Akan jadi lagi oxide layer. Tertanggal, hilang. Lepas tu berlaku lagi. Lama-lama besi tu jadi nipis. Metal tu jadi nipis. Okey, tapi aluminium tak. Maksudnya dia berlaku sekali sahaja corrosion, membentuk oxide layer, lepas tu tak ada dah. Tak berlaku dah corrosion. Okey, maksudnya
aluminium dekat bawah ni dia terlindung. Okey, dia terlindung oleh aluminium oxide layer. Okey. Okey, kita sambung baca. This further explain the resistance of aluminium to corrosion even though it is higher in the electrochemical series. So ini menerangkan kenapa aluminium ni dia tahan karat, dia tak berkarat walaupun dia duduk higher in electrochemical series. Okay, so nanti kita tengok sebenarnya metal-metal yang duduk dekat atas, kan, macam magnesium, aluminium, sebenarnya dia ni lagi senang untuk berkarat. Okay, sebab dia lagi more electropositive, dia lagi duduk atas, kedudukan dia dekat atas dalam electrochemical series. Okay, nanti kita tengok kenapa. Okay, tapi aluminium walaupun dia duduk atas, dia lagi more electropositive, tetapi dia tak mudah berkarat. Sebab apa? Sebab dia punya aluminium oxide layer ni dia firm liquid. Nampak? Dia firm liquid. Dia duduk elok, dia melekat elok dengan aluminium yang dekat bawah ni. So, apa jadi? Aluminium dekat bawah ni tak berkarat lah, sebab dia terlindung. Okay, tapi kalau metal yang lain, bentuk oxide layer hilang, buat lagi oxide layer atas, hilang, buat lagi hilang, sampai lama-lama metal tu jadi nipis. Boleh faham? Okay, dan aluminium ni dia ada sifat yang sama macam zinc dan lead, nickel, kromium. Dia ada sifat yang sama macam aluminium. Maksudnya sifat dia apa? Dia tak berkarat. Kenapa tak berkarat? Sebab diorang punya oxide layer tu, okay, diorang punya oxide layer tu firm liquid dan tak porous. Dia tak berlubang-lubang dan dia tak tertanggal. Dia melekat elok. So metal tu dia terlindung. Okay, boleh faham tak? Okay, cikgu cuba explain sedaya yang boleh ni. Okay, kalau tak boleh tolong bayangkan. Alright? Okay, itu konsep corrosion. Okay, okay, sekarang kita sambung. Boleh? Kita sambung. Okay, so sekarang kita sambung. Okay, so what is rusting of iron? Rusting of iron is corrosion of iron. Memanglah kan, pengaratan besi ialah kakisan besi. Maksudnya besi tu terhakis. So iron undergoes oxidation by losing electron to form iron to ion. Okay, so rusting of iron takes place when iron corrodes in the presence of water and oxygen. So macam mana besi ni boleh berkarat? Okay, sekarang ni kita masuk bab besi sahaja. Kita masuk bab corrosion of iron. Kita tak tengok dah aluminium, magnesium, lead, zinc semua kita tak tengok. Sekarang kita tengok iron. Kita tengok Fe. Okay, so macam mana Fe, macam mana pengaratan iron boleh berlaku? Ada dua faktor. Yang pertama water dan yang kedua kehadiran oksigen. Okay, so dia kata it is a redox reaction whereby oxygen act as oxidizing agent while iron act as reducing agent. Okay, so yang ni cikgu kena explain. Okay, so now kita masuk macam mana pengaratan ni boleh berlaku. Okay, macam mana pengaratan ni boleh berlaku. Okay, so tolong pay attention betul-betul yang ini. So tadi awak dah faham apakah konsep corrosion. Sebab apa corrosion? Okay, sebab metal tu dia membebaskan elektron dan menghasilkan metal ion. Okay, lepas menghasilkan metal ion, dia akan ada oxide layer dekat atas besi tu, atas metal tu. Dan oxide layer ni dia akan tertanggal. And then berlaku lagi corrosion, hasil lagi metal ion, react dengan oksigen dekat persekitaran, hasil balik oxide layer hilang, buat lagi benda yang sama. Lama-lama metal jadi nipis, kecuali beberapa metal, contoh macam aluminium, zinc dan juga lead. Okay, so diorang punya oxide layer ni walaupun terbentuk, tapi diorang punya oxide layer ni tak tertanggal. So diorang boleh protect metal yang dekat bawah oxide layer tu lah, macam gambar ni. Okay, okay, okay. So ini dia punya mekanisme ya. Ini dia punya mekanisme. Okay, so yang ini tolong pay attention betul-betul. Yang ini. Okay, kejap cikgu nak padam whiteboard. Okay.
Okay, kita ambil besi lah. Besi warna apa tah? Warna ni, kelabu Okay, besi warna kelabu. Okay, so besi okay, Fe. Okay, so besi bila kena udara dan bila kena water, okay, kita ada water droplet. Okay, water, and then dekat luar kita ada oxygen. Okay, O2. Okay, boleh faham? Okay, sekarang ni, so now kita ada besi, and then besi ni permukaan dia ada water droplet. Okay, ada H2O, and then dekat sekeliling H2O kita ada oksigen warna hijau. Okay, so now apa jadi? Okay, sekarang kita baca modul. Okay, tengok the surface of iron at A which lower concentration of oxygen become anode. So dia akan ada dua bahagian tau. So yang tengah ni bahagian A. Okay, yang tengah ni bahagian A. Bahagian A tengah ni kita kata dia sebagai LCO2. Dia ada low concentration oxygen. Kenapa low? Sebab awak tengok oksigen daripada atas, dia nak masuk dalam air ni untuk sampai ke permukaan Fe ni jauh. Okay, and then kita ada bahagian B dekat tepi ni. Okay, sini juga. Okay, bahagian B ni kita kata dia HCO2, high concentration oxygen. Kenapa? Sebab awak tengok oksigen daripada tepi, dia nak sampai ke permukaan Fe ni dekat. So dia lagi cepat. So dia lagi banyak oksigen dekat kawasan B berbanding kawasan A. Boleh faham tak setakat tu? Okay, dan kita tengok. Okay, sorry. Dan permukaan A ni kita panggil sebagai cathode, panggil anode. So A, so permukaan A, anode. Kenapa anode? Sebab permukaan A ni Fe akan korot. Fe akan korot. Fe akan rusting. So dia akan jadi macam ni lah. Fe2 plus 2E. Okay, kita panggil anode sebab dia membebaskan elektron. Okay, ingat awak dah belajar elektrolisis. Anode ialah kawasan di mana dia membebaskan elektron. So kawasan tengah Fe ni, okay, so kawasan tengah Fe ni kawasan A. Okay, kawasan A ni dia kawasan yang kurang LCO2, kurang low concentration oxygen. So bila kurang low concentration oxygen, maksudnya ada tak oxygen? Tak ada. Okay, kita assume tak ada lah, sebab oxygen tak sampai kat situ, tak ada oxygen. So maka dia akan berlaku corrosion. So Fe, okay, Fe dia akan membebaskan 2 elektron. That's why kita panggil anode. Okay, sebab kawasan ni, kawasan A ni, dia membebaskan elektron dan menjadi Fe2+. Okay, boleh faham? Okay, itu kawasan A. Yang ni okay, the surface of iron at A with lower concentration of oxygen becomes an anode which oxidation occurs. Iron atom lost electron and oxidize to form Fe2+. Okay, ini dia punya equation dia lah. Okay, sekarang ni kita tengok apa akan jadi dekat kawasan B pula. Kawasan B ni kat mana? Dekat sini, edge of water droplet. Maksudnya dekat edge ni apa entah, hujung titisan air. Okay, ni dekat hujung ni.
Ni dekat ujung ni. Okey, sekarang kita tengok Okay, tadi kawasan A, sekarang kawasan B. Okay, so kawasan B ni okay, kawasan B ni kita ada okay, kawasan B. Okay, kawasan B, nama kawasan ni ialah tadi anode. So kawasan B ni nama dia cathode sebenarnya. Cathode. Kenapa cathode? Sebab kawasan ini okay, kita ada high concentration O2 ni. Okay, high concentration O2 maksudnya banyak oksigen dekat ujung ni. Ujung ni banyak oksigen. So oksigen dia akan gain elektron. Okay, nampak tak bahagian tengah ni? Tengah ni kan, Fe, elektron ni dia akan pergi dekat kawasan hujung ni. Dia akan pergi ke kawasan B. Daripada tengah ni, elektron ni berjalan pergi dekat kawasan B. Okay, so siapa yang dapat elektron tu? Oksigen lah. Sebab kawasan B ni banyak oksigen, high concentration O2, banyak oksigen. So oksigen tu yang dapat elektron daripada Fe ni. Okay, so bila dia dapat oksigen, apa jadi? Okay, O2 okay, plus 2H2O plus 4E okay, dan akan membebaskan 4OH minus. Okay, ini equation yang terbalik. Kan awak belajar kan? Awak belajar 4OH minus menghasilkan 2H2O plus O2 plus 4E. Kan awak belajar macam ni kan? Okay, ini yang awak belajar. Tapi sekarang ni equation ni dia terbalik. Kenapa terbalik? Sebab oksigen ni dia gain elektron. Okay, so dekat bahagian cathode ialah bahagian di mana gain elektron. Dekat bahagian anode ni, bahagian anode ini ialah bahagian di mana loss elektron. Okay, so anode Fe loss elektron menjadi Fe2+. Elektron ni bagaimana? Elektron ni dia akan berjalan, dia akan pergi dekat kawasan tepi ni. Pada tengah ni dia berjalan, dia pergi sini, dia berjalan, dia pergi sini. Okey, dan dekat tepi ni siapa yang dapat elektron ni? Yang dapat elektron ni ialah oksigen. Kenapa oksigen yang dapat? Sebab dekat kawasan tepi ni kita ada high concentration oksigen. Dekat bahagian tengah ni low concentration, tak ada oksigen. Dekat bahagian tepi ni ada banyak oksigen. So oksigen tu yang akan dapat oksigen tu yang akan dapat elektron. Dia akan dapat elektron dan dia akan menghasilkan hydroxide. Boleh faham tak? Dan equation ni awak jangan pening kepala. Awak dah jumpa equation sebelum ni. Cuma sebelum ni awak jumpa dia terbalik. Sebelum ni awak jumpa yang macam ini, 4H minus 2H2O plus O2 plus 4E. Now awak terbalikkan je lah. So oksigen yang gain, oksigen plus 4E plus 2H2O dapat 4H minus. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Kejap cikgu buat overall. So ini overall yang berlaku sebenarnya. Dan bila Fe ni korot, so jadi dekat tengah ni dia akan jadi nipis macam ni. Tada, dia akan jadi nipis. Jadi nipis. Boleh tak? Boleh faham tak? Senang je kan? So dia ada dua tempat yang berlaku. Yang pertama kawasan tengah. Cikgu repeat balik Ni apa benda ni? Kawasan tengah.
tak nak macam colour ni tak cantik. Pink. Okay. So kawasan tengah dengan kawasan tepi. Tepi ni. Kawasan tengah ni berlaku apa? Berlaku oxidation. Kenapa oxidation? Sebab okey, ni iron. Okey, dia membebaskan elektron menjadi Fe2+. Okey, maksudnya iron tu corrode dan kawasan tengah tu kita panggil sebagai anode. Boleh tukar color biru. Dan elektron ni pergi mana? Elektron ni dia akan pergi dekat hujung ni, dia akan berjalan. Bertengah ni dia akan berjalan, dia akan pergi sini. Dia akan berjalan, dia akan pergi sini. Okay. So, bila dah pergi kat situ, okay, bila pergi situ, ini kawasan banyak oksigen. So, oksigen akan gain elektron. Okay. Okay, dengan kealiran water lah, sebab water droplet tadi kan. Betul tak? Dan dia akan menjadi OH- ion. Okey, boleh faham tak? Okey. So kalau tak faham, ulang banyak kali. Alright. Okay, back to our module. Okay, so ni keseluruhan proses yang berlaku. Nampak tak? So elektron daripada tengah ni kan, okay, Fe dia corrode, dia menghasilkan elektron. Elektron ni dia bergerak ke tepi. Bila bergerak ke tepi ni banyak oksigen kan? Tepi ni banyak oksigen kan? Tepi ni dengan tepi ni banyak oksigen kan? So oksigen ni dengan kehadiran water, dia dapat elektron, dia akan menghasilkan OH-. Yang ni pun sama. Boleh. So bahagian tengah anode, bahagian hujung cathode. Okay, boleh. Yang Fe2O3 ni sabar, abaikan dulu, relax dulu. Bawa berehat, relax. Jangan gopoh. Okay, so yang inilah maksud dia. So the electron flow from iron to the edge of water. Okay, elektron tu berjalan ke hujung titisan air at B, where the concentration of oxygen here is higher. Banyak oksigen. The iron surface become cathode. Okay, permukaan iron tu menjadi cathode. The electrode at which reduction occur. So tadi, okay, as I said before, so dekat tengah ni berlaku oxidation, dan dekat tepi ni berlaku reduction. Kenapa? Sebab dekat tengah ni Fe lost electron. Okay, oxidation. Dekat tepi ni oxygen gain electron. Nampak? O2 tambah 4E. Okay, boleh. Okay, oxygen molecule gain electron and reduce to form hydroxide ion. Okay, OH-. So itulah maksud ayat ni tadi. Nampak dia kata it is a redox whereby oxygen act a oxidizing agent. Maksudnya oxygen dia undergo reduction. Ni nampak? Okay, ni oxygen ni dia undergo reduction sebab dia dapat elektron. So dia oxidizing agent. While iron act as a reducing agent. Kenapa? Sebab dia undergo oxidation. Ni iron ni. Ni iron ni dia undergo oxidation. Nampak iron. Kenapa? Sebab dia lost electron. Okey. Boleh faham tak? Okey, so cikgu harap yang ni penting. Mekanisme macam mana berlaku karat ni penting. Okay, alright. So selalu sangat ditanya how rusting occur. I explain. So nanti awak kena explain lah step by step. Okay.
Alright. Okay. Dah. Okay. So tadi kan ada dua terbentuk, Fe2 plus dengan OH minus kan. So Fe2 plus dengan OH minus ni dia akan combine tau. So dia akan jadi ni, iron hydroxide. Okay, yang membentuk iron 2 hydroxide. Okay, so merah je, biru lah pula kan, purple lah. Okay, so Fe2 plus ni, yang ini, okay, dia akan react dengan hydroxide ion. Okay, mana ada ion? Yang ni. Okay, yang ni, this one. Okay, dan dia akan menjadi, jadi apa? Ya, ini dia. 2. Okay, iron 2 hydroxide. Okay, iron 2 hydroxide. Tapi, ni nak uji sikit. Iron 2 warna apa? Warna hijau, betul tak? Kenapa berkarat warna coklat? Kenapa bukan warna hijau? Apa yang warna coklat? Fe3. Am I right? Fe3 plus, bukan Fe2. Fe2 warna hijau, Fe3 warna coklat. Kenapa berkarat warna coklat? Sebab dia ada iron ni, Fe3 plus. Tapi ni iron 2 lah cikgu. Macam mana boleh jadi iron 3 pula daripada iron 2 ni? Yang itu yang kita kena baca yang ni. Nampak? Iron 2 is green, Fe2 plus, but rust is brown because iron 2 hydroxide undergoes further oxidation. Maksudnya iron 2 hydroxide ni dia berlaku lagi oxidation lagi sekali. Okay, by oxygen. Sebab apa? Sebab oksigen daripada luar kan. Oksigen daripada luar. Okay, dia berlaku further oxidation dan dia menjadi, nama dia hydrated iron 3 oxide. Okay, hydrated iron 3 oxide. So dalam exam awak tak perlu tulis formula ni pun tak apa. Okay, yang penting awak tulis nama dia. Nama dia apa? Hydrated iron 3 oxide. So dia ada berapa step? Dia ada 2 step. Step yang pertama, dia akan hasilkan ni, iron 2 hydroxide. Dan iron 2 hydroxide ni dia buat apa? Dia akan berlaku further oxidation. Okay, dia akan oxidation lagi. Okay, ni iron 2 hydroxide, dia akan oxidize lagi dan dia akan menjadi hydrated. Nama dia lah hydrated iron 3 oxide. Okay, so daripada Fe H2. Okay, sorry. Okay, dan akan jadi hydrated iron 3 oxide. Okay, so bila ada iron 3 ni, barulah apa? Barulah metal yang berkarat tu dia jadi warna coklat, bukan warna hijau. Boleh faham? Okay, so tak apa, nanti ulang-ulang tengok video ni. Kalau tak faham, ulang. Tak faham, ulang. Okay, boleh. Okay, ni kita dah belajar tadi kan,
Nampak? Rust is brittle. Brittle ni maksudnya rapuh, poros, berlubang-lubang, not tightly packed, tak melekat. So apa jadi? Water and oxygen can penetrate. Water dengan oxygen yang duduk atas ni tadi, ni ke atas ni, dia boleh tembus masuk bawah. Dia boleh tembus masuk bawah. Dia boleh tembus ke bawah. That's why bila dia berkarat, mula-mula dia karat dekat atas. Lepas bahagian atas dah berkarat, air dengan oksigen ni dia tembus masuk bawah. Sebab apa? Sebab dia kata ni, rust is brittle. Karat ni rapuh. Bila rapuh maksudnya dia boleh tertanggal. Poros, berlubang-lubang. That's why dia boleh tembus ke bawah. Not tightly packed, tak melekat sepenuhnya. Okay. So dust, water and oxygen can penetrate. Dia akan boleh meresap masuk ke bawah. Salt and iron will undergo continuous corrosion. Besi akan terus berterusan mengalami pengaratan. Okay, boleh faham? Okay, tu dia macam bagi ceramah weh. Alright, dan last sekali, okay, rusting of iron occur faster in the presence of acid or salt. Berkarat ni, pengaratan ni, dia akan lagi cepat sangat berlaku bila ada kehadiran asid dengan kehadiran garam. Garam ni sodium chloride lah. Okay, because when this substance dissolve in water, bila dua bahan ni dia larut dalam water, the solution become better electrolyte. Air, katakan kita ada air, kan? Lepas tu air ni bercampur pula dengan asid, ataupun air ni bercampur dengan garam, membuatkan air ni dia jadi better electrolyte. Dia tak jadi air biasa, dia tak jadi water biasa, dia akan jadi electrolyte yang sangat-sangat bagus. Okay, so an electrolyte will increase the electrical conductivity of water. So bila electrolyte ni sifat dia apa? Dia akan dia boleh conduct elektrik dengan lagi baik daripada water, daripada air biasa. Okay, so iron structure akan lagi cepat berkarat. Okay, dekat mana kita biasa nampak contohnya? Dia bagi dua keadaan. Dia bagi dekat coastal atau coastal. Coastal ni dekat pesisiran pantai dan juga dekat industrial area. Okay. So, kenapa dekat pesisiran pantai? Sebab dekat pantai nak lukis lagi ni. Sekejap. Bla bla. Okay, katakan ini pantai. Ini pantai. Pantai lah, pantai. Beach. Ini pantai, beach. Pokok warna apa tah? Coklat. Pokok. Okey. Katakan dekat pantai ni ada satu besi. FE. Ada satu besi. Betul tak? Ada satu besi. Dan awak tahulah air laut ni rasa dia apa? Masin. Bila masin maksud dia apa? Maksudnya dia ada garam. So air ni bila terkena besi yang dekat sini, menyebabkan besi, tak tahu dah kenapa. Mana besi kawasan ini lagi cepat berkarat berbanding dekat kawasan yang tak kena air laut. Kenapa? Sebab air laut ada salt. Ada salt. Dan kalau ikut, ada juga sebenarnya kawasan laut ni kita ada ni kan, apa ni dia panggil, Allah lupa dah, bayu apa tah, bayu laut. Bayu laut ni kan dia angin kan. So sebenarnya angin ni dia boleh bawa garam. Okay, dia boleh terbangkan garam.
And then garam ni boleh melekat dekat sini. So pun sama menyebabkan besi cepat berkarat. Kalau tak percaya, awak pergi pantai, awak ngangam mulut, awak lepas tu awak tutup, awak isap-isap, awak akan rasa masin juga. Disebabkan bayu laut yang membawa garam daripada laut tu. Okay. Okay, ni dia katalah, because the presence of salt in the coastal bridge, ada garam dalam bayu laut ataupun ada garam dekat air laut. Yang kedua, kenapa dekat kawasan yang berkilang? Sebab dia kata apa? The presence of acidic gas. Dekat kawasan kilang ni banyak sangat gas-gas yang berasid. Gas-gas yang berasid. Contoh apa? Sulfur dioxide, nitrogen dioxide. Ni nak lukis lagi seronok kat lukis-lukis ni. Kilang, katakanlah kita ada kilang. Ni kilang apa tak tahu, warna-warni ni kan. Ni. Alamak, tak cukup tempat. Tak cukup tempat. Sinilah. Okay, so kilang. Okay, kilang ni ada cerobong asap. Ni asap keluar. Ni asap tau. Asap. Okay, asap ni dia gas lah. Gas yang acid. SO2, sulfur dioxide, NO2. So, bila hujan turun, bila hujan turun, dia akan langgar gas ni, menyebabkan air hujan tu dia bercampur dengan gas-gas ni. Okay, gas-gas ni sifat dia apa? Sifat dia acidic. Maka terjadilah acid rain. Dan bila air hujan yang bercampur dengan asid ni tadi, katakan pun ada metal kat sini lah, ada besi kat sini, apa jadi dekat besi tu? Bila kena air hujan tu, dia akan cepatlah berkarat. Sebab apa? Sebab air hujan yang menimpa dia tu bukan air hujan yang besar. Air hujan yang menimpa dia tu ialah air hujan yang mengandungi asid. Okay, boleh tak? Alright. So, setakat ini sampai situ sahaja dulu. Itu sahaja dulu, cukup. Okay, awak digest dulu macam mana berlakunya corrosion. Apa yang dimaksudkan corrosion, awak digest dahulu. Okay, and the next video cikgu akan sambung macam mana kita nak elakkan corrosion dan macam mana kita macam mana kita nak elakkan corrosion. Cara-cara, ada banyaklah cara. Okay, so next video kita juga akan terang pasal tu. Okay, so everyone please stay safe at home and please study. I try my best to deliver the lessons in a simple way and using a simple language for you to understand. Alright, so see you in the next video. Bye bye.